Assalamualaikum, Kok Salam Malaysia Madani bersama aku Artini Sisamdin di Mabarai Bajau, edisi Jumaat 20 Jun 2024. Pemerkasaan bidang sains, teknologi, kejuruteraan kod matematik STEM di kalangan generasi muda diom usaha ngogotak status negara bengen teknologi langa persikot 2023. Timbalan Menteri Sains, Teknologi kod Inovasi MOSTI, Datuk Muhammad Yusof Abdal Mara, pihak tu jadi kunci bok-bok diom mentangun bakat sains, teknologi kod inovasi STI. Datuk Muhammad Yusof Mara mesti muat dedangai aktiviti kopan program pendidikan enggai formal untuk ngelengkapan kurikulum Kementerian Pendidikan. Tentu usaha seperti ini kita boleh lanjutkan lagi lah ya untuk sama-sama kita memperkasakan usaha kementerian terutama dan kerajaan kita, dan kita teruskan juga ini dengan usaha-usaha di bawah beberapa program yang kita ada seperti Minggu Sains Negara dan juga mengadakan Malaysian Tech Olympics, iaitu satu program ataupun aktiviti pertandingan ciptaan di kalangan pelajar-pelajar kita terutamanya di peringkat sekolah-sekolah. Datuk Muhammad Yusof tenemuan pengabar RTM bojong rasmian program STEM STEM Kem Mosti tak Skul Kebangsuan St. Dominic Lahad Datuk. Program tu anjuran kok kerjasama strategik University Nottingham Malaysia UNM ko Royal Microscopical Society Great Britain. Datuk Muhammad Mara program tu atag komitmen Mosti mendaras pendidikan STEM STEM engkau muan tumpuan tak kawasan luar bandar. Beliau berharap usaha pembudayaan tu muan kesan alap tak perkembangan STEM, STEM, kopan pembangunan bakat STI sebagai pikap penting diom mengecapai agenda ekonomi madani. Program anonim pon 24 Jun tu mekituan penutan aktif 472 pelajar lekat pitu skul tenak tak daerah Sandakan. Kina batangan Lahad Datuk ko pentawau diom dedangai aktiviti. STEM dokon ko bengkel sains uji kaji hands-on ko pan demonstrasi biologi. Program Pemerkasaan Usahawan Luar Bandar ngeruo inisiatif Benuat Majlis Amanah Rakyat Mara diom nitik kemiskinan tegar diom latu. Temembakut untuk entedo kali ini lebih 60 usahawan Mara diom dedangai kluster perniagaan nut program terbiak. Menteri Sains, Teknologi ko Inovasi Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara. Lekat program usahawan Mara kulit sekongsi abar ko pan permasalahan anu niodop ta daerah masing-masing. Saya difahamkan Mara juga turut membantu untuk merealisasikan harapan daripada yang amat berhormat Perdana Menteri kita untuk menoktahkan miskin tegar di negeri Sabah dengan usaha-usaha yang bersepadu termasuk dengan Mara itu sendiri. InsyaAllah kita akan meneruskan lagi program pemekasan usahawan luar bandar ini ke daerah-daerah lain supaya akhirnya kita akan dapat kumpulkan maklumat ini dan merancang untuk program ataupun kemudahan yang lebih baik bagi disalurkan kepada keseluruhan usahawan di negeri Sabah. Di Maidan tu nut peneteko tabangan pendidikan Mara RM10,000 tak datus pelajar B40 tak kawasan membakut. Sekitar 52 intervensi antara 62 pedatus kulit nelengkapan dan pelaksanaan pemantauan kopan penilaian tindakan perubahan iklim Kota Kinabalu untuk tempoh 2024-2023. Enut mengkituan 20 intervensi kakal dalam proses pelaksanaan selain 10 selesai secara berperingkat. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan Kop Perumahan Datuk Abidin Madingkir Mara pelaksanaan pemantauan kopan penilaian tindakan anu benuat Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Itu bersenarai 24 intervensi ngerangkum wau sektor. Epan makebia tanah kop pembangunan, sistem kumbahan kopan sistem saliran buai uran, pengangkutan sisa pepejal, tenaga sulan kopan bangunan. Jadi beberapa tindakan telah pun diambil di peringkat antarabangsa. Tetapi bagi negeri Sabah, di Malaysia juga
Beberapa action plan telah disediakan dan kerajaan negeri seperti yang saya katakan tadi telah menyediakan juga satu action plan yang konsisten dengan action plan yang disediakan di peringkat persekutuan. Datuk Abidin tenemuan media bojo pelancaran laporan pelaksanaan pemantauan Kopan Penilaian Tindakan Perubahan Iklim Kota Kinabalu 2024 ngabut 2030 tak Kota Kinabalu. Sebelumnya, diam ucapan ni, beliau marah DBKK ngekurian peranan penting muan galakan tak penutan entedopan muan kesadaran komuniti sebunda engkau perubahan iklim secara lebih komprehensif. Eksplorasi Bahasa Jiwa Bangsa ngeruh inisiatif Dewan Bahasa Kok Pustaka DBP Cawangan Sabah dan menonom kecintaan terhadap bahasa Kok Pensastra. Program dokon Kok Ngajar Kok Penbedayak tu benuat Kota Kinabalu sebetul ulang tahun DBP ke-60 wow. Timbalan Pengarah DBP Cawangan Sabah Jenita Nordin Mara. Lekat program tu kerjasama DBP engkau penutan kulit penedaras diam usaha mertabat bahasa kebangsuan. Kita sudah melaksanakan program ini beberapa kali dan pada tahun lalu saya fikir kita ada juga melaksanakan aktiviti seumpama ini tetapi diberi nama Jejak Bahasa Jiwa Bangsa tetapi konsepnya sama. Pada tahun ini kita beri nama sebagai Eksplorasi Bahasa Jiwa Bangsa. Program tupan tenutan oleh 20 orang penutan ngewakilan dedangai agensi. Johan nerimo sin tunai siam RM100, selain hitungan kedua, kopan ketelu, masing-masing nerimo sin tunai RM700, kopan RM600. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT tahun tu benuat untuk bok-bok nei bertanding beca etnik ngeruh salah dekau produk pelancongan bau tak tawau. Penyelaras pertandingan beca FKAT Fazli Ahmad Mara epen kolek sampangan alap lekat siam buah etnik anu ngendok bagian dan pertandingan ne. Fazli Mara beca penetanding engkau konsep budaya etnik, engkau kriteria pemilihan nutan hiasan beca paling lawa, kopan kestabilan beca amun penelan. Sebelum ni kita ada beca di beberapa buah negeri. Cuma beca mereka itu dia lebih berkonsepkan lebih kepada diorang punya identiti sendirilah. Di Tawau ini kita mengetengahkan etnik itu sendiri. Sebab kita tahu ramai etnik yang ada di Tawau. So kita cuba menggunakan beca itu untuk dihiaskan dengan konsep etnik itu sendiri. Ensan pan mekebiak kosanulanga bagi kumpulan etnik nutan pertandingan tu tapi epan pos atai sebab kulit mekiton budaya etnik masing-masing. Apa yang kami mau tonjolkan di etnik Kezan Dusun pada tahun ini adalah dari segi pakaian dan juga tarian yang mungkin ada berubah sedikit dan juga alat-alat musik seperti gong, tagunggak dan sompoton dan kulintangan kayu. Harapan kami agar FKAT ini akan diteruskan setiap tahun ke tahun akan diteruskan karena ia akan menyatu padukan rakyat terutama sekali di daerah Tawau ini. Dapat kami memperkenalkan kami punya pakaian-pakaian tradisi, makanan-makanan tradisi, beca tradisi, dan ialah penari-penari, tarian-tarian tradisi lah. Beca ini kami melambangkan Palamin tradisi Bajau dalam 6 bulan lah begitu, dalam 3.000. Dalam festival ini kita akan tunjukkan kita punya kebudayaan Bugis lah, tapi bukan juga 100%. Pasal kita ini Bugis Sabah, dia ada tarian pagendrang, beca ini ada yang kedua kalinya, ini pun kami ambil bahagian. Pertandingan beca etnik tu antara pengisian FKAT berlangsung lekat 26 Jun limpas Kopan Songom pemepusan ni maung dijangka ni rasmian oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Dinor. Pusat Khidmat Masyarakat MIHA Kinabatangan muan sadangan tak perintah lat Kopen Pertubuhan enggai perintah NGO nganjur lagi ikut sambutan perayaan berbilang kaum tak daerah. Pengerusi NAI Muhammad Ismail Ayub Mara usaha tupan sebia engkau matlamat perintah dia bentuk masyarakat madani entedopan jadi wadah tak generasi murak ngerati kepelbagaian adat Kopen budaya tak latu.
Muhammad Ismail anupan pegawai khas tak Ketua Menteri Mara bagi tak pengabar Bojo Maidan penangguhan sambutan gawai 2024 kaum Iban tak kina batangan. Jadi itu salah satu matlamat yang kita ada dan inilah perpaduan yang kita bawa khususnya yang diilhamkan dan dicetuskan oleh Kerajaan Persekutuan yaitu kerajaan perpaduan yaitu Kerajaan Madani yang hari ini kita bawa di lama gini. Maidan tu penelawak lagi ke upacara ngajat ngalu temuai selain persembahan kebudayaan. Stesen Janakuasa Hidro Tenompangi bersedia muan 66 megawatt bekalan elektrik tak sistem grid Sabah. Terowong setak 4.4 km tu tertimbun sebetar lebih den tahun sebab tanah runtuh lekat November 2022 anu penengkok sebab semimuan turbin Janakuasa nyak kulit berfungsi. Kerja pembersihan terowong yang bertiru untuk fasa pemepusan. Anupan benuat oleh 30 orang pekerja Sabah Electric City Sendirian Berhad SESB makai cecair kimia khas kau panjangkaut. Setakat tu AI nelon belanja sikot 60 juta ringgit. Dan yang paling mencabar sekali untuk menghidupkan terowong ini adalah civil lah kerana di dalam terowong penuh batu, tanah dan sebagainya. So untuk kita clearkan tanah dan batu tu memang mencabar dan memerlukan masa kerana kita tak boleh menggunakan bahan letupan. Cabaran yang paling besar bagi kerja-kerja pembersihan terowong di Tenompangi ini ialah satu, penggunaan mesin yang mana kita terpaksa bekerja di dalam ruang terkurung. Yang kedua ialah runtuhan-runtuhan batu yang besar. Kita terpaksa menggunakan bahan kimia untuk memecahkan batu dan juga mengeluarkan semua runtuhan itu daripada terowong inilah. Stesen Janakuasa Hidro Pangi Tenom dengan telu turbin hidro. Kita punya sasaran adalah unit pertama pada bulan Julai ini dan unit kedua bulan Ogos dan unit ketiga bulan November. Tapi kita akan usahakan mana yang boleh untuk percepatkan lagi perbaikan tersebutlah. Bojo kerja-kerja pembersihan lupus stesen Janakuasa 1 akan peneriksa oleh pakar stesen Janakuasa Hidro sebagai pengesahan untuk mekubul ini beroperasi balik. Untuk ngelagan kejadian dokon kok begitu tu terjadi balik. SESB bercadang masang alat ngesan pergerakan tanah tak belut-belut bersikotan kok terowonge untuk ngesan dedangai kejadian tanah runtuh dekat awak. Geno Barai Bajau ke Mopto, aku Artinisi Samdin dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Daya kata itu